Salam sejahtera. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan konsep etika dan moral menurut ajaran agama Hindu. Nama saya Velvi Sambutu, nombor matrik A169091. Saya akan menerangkan pasal pendahuluan asal-usul agama Hindu. Pertamanya, bahasa menurut asal-usul agama Hindu. Kaum Arya menyebut wilayah mereka sebagai Sapta Sindhu yang mempunyai 7 sungai di barat daya India yang salah satunya sungai Indus. Orang pasing yang datang ke sana susah nak sebut S, maka ditukar ke H, maka jadilah Hindu, iaitu masyarakat yang hidup di wilayah sungai Sindhu. Agama Hindu juga menggunakan bahasa Sanskrita, iaitu Vaidika Dharma yang mempunyai pengetahuan tentang kebenaran. Terdapat beberapa ciri-ciri asal-usul agama Hindu yang muncul sekitar tahun 3120 sebelum Masihi hingga 1200 sebelum Masihi dan mencapai kesempurnaan pada kurun ke-15 sebelum Masihi. Agama yang berevolusi dan mempunyai gandingan antara kepercayaan penduduk Sungai Indus dan kaum Aryan. Agama Hindu adalah agama tertua di dunia yang masih bertahan sehingga kini, dan ia juga agama ketiga terbesar selepas Kristian dan Islam dengan jumlah umat hampir 1 million. Semasa zaman kemunculan agama Buddha, agama Hindu masih dikenali sebagai ajaran Veda, dan ia juga pernah tersebar di Asia Tenggara kira-kira abad ke-15. Di Indonesia pula, majoriti penganut agama Hindu adalah masyarakat Bali, dan ia juga tersebar di Pulau Jawa, Lombok, Kalimantan dan Sulawesi. Sekarang, saya akan menerangkan keyakinan dalam agama Hindu. Yang pertama, agama Hindu dianggap sebagai agama yang beraliran politisme kerana memuja banyak dewa, namun tidak sepenuhnya begitu. Yang kedua, menurut umat Hindu, Tuhan itu Maha Esa, tiada duanya. Seterusnya, Advaita Vedana menegaskan bahawa hanya ada satu kekuatan dan menjadi sumber dari segala yang ada, Brahman. Brahman ialah Tuhan yang memanifestasikan dirinya kepada manusia dalam beragam bentuk di dunia. Sekarang, 5 keyakinan dan kepercayaan yang disebut dengan Pancasatra dalam agama Hindu. Yang pertama, Viditatwa, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan segala aspeknya. Yang kedua, Atma Tatwa, percaya dengan adanya jiwa dalam setiap makhluk. Karma Pala Tatwa, percaya dengan adanya hukum sebab akibat dalam setiap perbuatan manusia. Purna Bhava Tatwa, percaya dengan adanya proses kelahiran semula. Moksha Tatwa, percaya bahawa kebahagiaan tertinggi merupakan tujuan akhir manusia. Konsep Tuhan dalam agama Hindu terdiri daripada 4 perkara. Yang pertama, konsep satu Tuhan, iaitu Brahman. Yang kedua pula konsep berbilang Tuhan. Seterusnya, konsep Trinity yang menjelaskan tentang Dewa Vishnu, Shiva dan Brahma. Akhir sekali ialah konsep kesatuan dalam kejadian. Penganut agama Hindu diberi kebebasan. Lebih kurang 72 kepercayaan dan cara penyembahan telah wujud. Pada kurun ke-8, Adi Shankara telah menyatu padukan semua kepercayaan. Beliau digelar sebagai Shanmata Stapana Acharya. Beliau telah membahagikan kepercayaan tersebut kepada 6 kumpulan. Kepercayaan agama Hindu dibahagikan kepada 6, iaitu Saivism yang menyembah Shiva, Vaishnavism yang menyembah Vishnu, Ganapatism yang menyembah Ganesha, Kaumarism yang menyembah Muruga, Saumarism yang menyembah Dewa Surya dan Shaktism yang menyembah Dewi Shakti. Selamat sejahtera Doktor, nama saya Kartini, anak perempuan Ragu. Sekarang saya akan bentangkan tentang kitab-kitab agama Hindu, di mana ia terdiri daripada 2 kategori, iaitu Shruti, maksudnya yang didengar, dan Samriti, ataupun nama lainnya adalah Dharma Sastras yang membawa maksud perlu diingat. Shruti pula terdiri daripada 2 kitab, iaitu kitab Veda dan kitab Upanishad. Pertama sekali kita akan lihat kitab-kitab Veda. Kitab Veda ni diterima sebagai kitab yang paling suci dari segala kitab agama Hindu. Ya, untuk pengetahuan ataupun kebijaksanaan. Di mana kitab Veda terdiri daripada 4 Veda besar. Yang pertamanya adalah kitab Rig Veda. Ia mengandungi 1028 lagu pemujaan Tuhan dan ia merupakan kitab tertua yang wujud pada tahun 5000 sebelum Masihi sehingga
900 sebelum Masihi. Okay. Kitab Veda seterusnya adalah Samaveda yang mengandungi not-not muzik dan nyanyian-nyanyian. Dan juga pemujaan yang disusun dari Rig Veda. Samaveda ni dibaca oleh Sami ketika upacara keagamaan. Kitab Veda seterusnya adalah Adhara Veda, di mana ia mengandungi peraturan-peraturan golongan pendeta, mantra-mantra dan jampi-jampi iaitu ilmu sihir. Tujuan Adhara Veda ini adalah untuk mengusir musuh dan cabang ilmu yang terkandung adalah Ayurveda ataupun ilmu perubatan. Kitab Veda yang keempat adalah Yajurveda. Ia mengandungi doa-doa dan mantra suci. Dan juga perkara yang berkaitan upacara korban, pembinaan dan tempat sembahyang. Seterusnya kita akan lihat kitab Upanishad di bawah Samriti. Okay. Di mana kitab Upanishad ni merupakan Shruti terakhir yang wujud pada tahun 7000 sebelum Masihi sehingga 700 sebelum Masihi, sehingga 500 sebelum Masihi. Yang bermaksud duduk dekat dan kebanyakan ditulis dalam bentuk dialog antara guru dengan murid. Kitab Upanishad mengandungi 1180 Upanishad. Contohnya, Isa, Kena, Kata dan sebagainya. Selain Shruti, kita akan lihat Samriti di mana ia sebuah. Dalam agama Hindu, mereka mempercayai adanya hukum karma. Hukum karma ini membawa maksud setiap perbuatan bakal disusuli dengan balasan. Ini bermaksud apabila seseorang itu melakukan kebaikan, maka dia bakal dibalas dengan kebaikan. Manakala apabila seseorang itu melakukan kejahatan, maka dia akan dibalas dengan kejahatan. 11 Upa Purana. Purana ini adalah teks-teks sekunder dalam agama Hindu. Seperti yang kita sedia maklum, bahawa maksud-maksud dalam kitab-kitab suci agama Hindu adalah sangat mendalam dan sukar untuk difahami oleh pengikutnya. Maka, Purana ini diciptakan adalah bertujuan untuk memberikan ajaran Veda dalam gaya yang popular, menarik dan mudah difahami oleh manusia biasa. Purana dikatakan wujud dalam bentuk cerita dan perumpamaan dalam memberikan tafsiran buat pengikut-pengikutnya. Mereka mempercayai adanya 4 tahap kehidupan atau lebih dikenali sebagai asrama dharma. Tahap yang pertama dikenali sebagai brahmacharya atau brahmachari yang bermaksud pelajar ataupun bujang. Ini merangkumi pengikutnya yang berusia kecil sehinggalah 24 tahun. Dalam 12 tahun yang pertama adalah tahap pembelajaran biasa, manakala 12 tahun kedua adalah tahap pembelajaran serius bagi mereka. Dalam lingkungan usia ini juga, mereka akan menjalani upacara upanyanam iaitu upacara benang. Upacara ini terbagi kepada 3, iaitu yang pertama Pranava yang bermaksud maksud simbol Brahman, yang kedua Mehda iaitu kepintaran dan yang ketiga Shraddha iaitu kerajinan. Pada tahap kedua iaitu Grasta atau Grishta yang bermaksud berumah tangga. Pada tahap ini menegaskan asas kehidupan berkeluarga. Tahap ini menjelaskan bahawa ianya disyorkan bagi lelaki untuk berkahwin pada lingkungan usia 21 ke 30 tahun. Manakala bagi wanita ialah dalam lingkungan usia 18 ke 25 tahun. Pada tahap ini juga ditegaskan beberapa perkara kepada pengikutnya, antaranya ialah dharma, melakukan perkara benar, arta, mencari kekayaan, kama, hidup dengan kasih sayang, moksha, bebas dan akhir sekali memberikan 1/10 daripada pendapatan mereka kepada jalan kebajikan. Pada tahap ketiga ialah Vanaprastha yang membawa maksud pengembara untuk keagamaan.
Hal ini merujuk kepada mereka golongan berumah tangga berusia 40 ke 70 tahun yang mana mempunyai anak-anak yang sudah dewasa, maka tumpuan mereka adalah lebih kepada ajaran falsafah. Pada waktu ini juga mereka disyorkan untuk bertafakur, mencari ketenangan, mendalami agama serta menolak duniawi. Pada tahap yang keempat iaitu sanisa yang bermaksud bertapa. Apabila seseorang mencapai usia 72 tahun dan ke atas, mereka hendaklah mengawal nafsu dan tolak kehidupan dunia. Golongan ini juga dianggap alim dan perlu melakukan kerja-kerja amal terutamanya dalam penyebaran ajaran agama. Semua sejahtera, saya nak beritakan tentang etika dan moral dalam agama Hindu. Pertama, samsara. Apa maksud samsara? Samsara adalah konsep kehidupan dunia. Ada cara melepaskan samsara. Ada dua cara, iaitu filsafat Vendetta dan filsafat Sankhya. Filsafat Sankhya maksud Purusha dan Prakriti. Kedua, iaitu moksha. Apa maksud moksha? Moksha adalah kebebasan daripada samsara, iaitu kitaran kematian dan kelahiran semula. Ada kaedah dan cara untuk mendapat moksha. Itu hapuskan nafsu dan angan-angan jahat. Hai, hari ini saya akan membentangkan tentang etika dan moral dalam agama Hindu. Itu tentang yoga. Maksud yoga adalah sistem penguasaan tubuh dan fikiran. Terdapat 3 jenis yoga iaitu yoga biasa, yoga sederhana dan yoga tahap tinggi. Tujuan yoga adalah untuk bersatu dengan Tuhan. Seterusnya saya akan menerangkan tentang nirvana iaitu pembebasan mutlak. Tujuan nirvana adalah untuk roh seseorang bersatu dengan Tuhan Brahman. Nama saya Nur Emilia binti Sulaiman, A172425. Saya akan menerangkan tentang etika dan moral dalam agama Hindu berkenaan sistem kasta dan syariat Manu. Apa itu sistem kasta dan syariat Manu? Sistem kasta adalah sistem yang diperkenalkan oleh kaum Arya. Kepentingan kasta dalam agama Hindu. Seorang Hindu ialah dia yang lahir dalam suatu lingkungan kasta dan yang menyebut dirinya Hindu. Tidak akan bezanya kalau orang hanya percaya pada suatu Tuhan atau pada 10 ataupun 100 dewa. Syarat yang dapat menentukan Hindu atau di luar Hindu adalah pembahagian kasta. Pembahagian kasta dan syariat Manu adalah mengikut pekerjaan dan warna kulit. Setiap kasta mempunyai syariat Manu yang berbeza. Pertama adalah Brahmin, kedua adalah Kshatriya, ketiga adalah Vaishya dan keempat adalah Sudra. Sebelum saya meneruskan perbentangan saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nurul Fatin Adila binti Anwar, A163434. Saya akan membentangkan tentang perbandingan antara etika dan moral dalam agama Hindu dan akhlak Islam. Perbandingan pertama ialah karma samsara. Karma ialah hukuman pada setiap amalan, tabiat dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia ketika hidup. Sebagai contoh, apabila manusia melakukan perbuatan yang baik, maka ianya akan dibalas dengan kebaikan. Dan jika manusia tersebut melakukan kejahatan, maka dia akan dibalas keburukan. Samsara pula ialah satu pusingan seperti roda ataupun kitaran yang berterusan, sebagai contoh seperti kelahiran semula, iaitu reincarnation. Menurut hukum, setiap kehidupan akan termasuk dalam karma samsara dan tidak ada satu pun yang dapat melepaskan diri daripadanya sama ada rela ataupun terpaksa. Ia tetap akan berjalan dalam kehidupan manusia. Ini bermaksud karma dan samsara ini sering berjalan dalam kehidupan manusia tersebut, dan karma dan samsara ni sering berkait rapat. Sebagai contoh, apabila seorang itu melakukan kebaikan sebelum kematiannya, dan dia akan mendapat kebaikan selepas kelahiran semulanya. Bagi konsep Islam pula, iaitu kifarah. Kifarah ialah balasan Allah di dunia akibat dosa yang dilakukan oleh seorang hamba-Nya. Ujian-ujian Allah itu boleh berlaku yang mungkin melibatkan kematian orang yang kita sayang, kehilangan harta benda, mahupun penyakit. Firman Allah dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 hingga 8 yang bermaksud
Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, nescaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, nescaya dia akan melihat balasannya pula. Ini bermaksud bahawa setiap manusia yang melakukan kebaikan akan dibalas dengan baik, dan bagi siapa yang melakukan kejahatan, maka ianya dibalas dengan buruk. Tetapi kifarah berbeza berbanding dengan karma dan samsara, kerana karma dan samsara ni percaya bahawa adanya kelahiran semula buat mereka yang selepas mati, tetapi dalam Islam tiada istilah kelahiran semula kerana nyawa manusia itu hanya mempunyai satu nyawa sahaja. Perbandingan yang kedua ialah moksha nirwana. Moksha dan nirwana ni bermaksud kebebasan, kemerdekaan atau berlepas dari ikatan karma, kelahiran, kematian, penderitaan hidup duniawi. Tujuan utama bagi penganut agama Hindu ni adalah untuk mencapai moksha dan berlepas diri daripada hukum karma samsara. Moksha ni adalah tahap kebebasan tertinggi dalam agama Hindu, dan apabila seorang yang telah mencapai moksha, maka dia terlepas daripada hukum karma samsara dan dia tidak akan dilahirkan semula. Bagi konsep Islam pula, seperti mana yang saya katakan tadi, dalam Islam tidak ada istilah kelahiran semula ataupun reincarnation. Manusia hanya mempunyai satu kehidupan sahaja, dan apabila tibanya hari kiamat, semua manusia akan dibangkitkan dari kubur dan mereka akan berkumpul di satu tempat yang bernama Padang Mahsyar. Dan pada waktu itu, Allah akan menghakimi kita berdasarkan amalan kita yang telah kita lakukan sepanjang hidup kita di dunia ini, dan amalan tersebut akan membawa kita sama ada kita berada di syurga ataupun di neraka buat selama-lamanya. Dalam surah Al-An'am ayat ke-32 yang bermaksud, dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Selain daripada surah Al-Ankabut ayat yang ke-64 yang bermaksud, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka yang mengetahui. Firman Allah ini menunjukkan bahawa hidup kita di dunia ini hanyalah untuk sementara waktu, sedangkan di akhirat adalah tempat yang kekal buat kita. Perbandingan seterusnya ialah amalan yoga. Yoga merujukkan kepada disiplin fizikal dan mental tradisional yang berasal dari India. Yoga pada mulanya melibatkan sembahyang bagi orang yang beragama Hindu, dan pada zaman sekarang ini yoga diamalkan untuk kesihatan. Bagi konsep Islam pula ialah solat. Solat adalah wajib ditunaikan bagi seseorang yang beragama Islam. Solat ialah ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam dengan syarat-syarat yang tertentu. Perbuatan solat ini juga mempunyai banyak kebaikan. Contohnya seperti dapat menenangkan diri dan mendapat aura yang positif. Kajian saintifik juga telah mengeluarkan kenyataan bahawa solat ini merupakan senaman yang boleh melancarkan darah dalam tubuh badan kita supaya berjalan dengan lancar. Kesihatan dan kecergasan sangat diinginkan di dalam Islam, dan Nabi Muhammad SAW juga menasihati umatnya untuk menjaga kesihatan. Perbandingan seterusnya ialah sistem kasta. Kasta ialah kelompok masyarakat yang berkelas dalam Hindu. Kewujudan kasta-kasta ini adalah kepercayaan awal agama Hindu, dan ianya terbahagi kepada 5 kelompok. Kasta yang tertinggi ialah kasta Brahma, dan kemudiannya kasta Ksatria, kasta Waisya, kasta Sudra, dan akhir sekali ialah kasta Parya.
dan setiap kasta ini mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Dalam konteks Islam pula, tidak ada terdiri daripada golongan-golongan seperti di dalam agama Hindu. Islam mengatakan semua manusia adalah sama walaupun berbeza dari segi kaum, warna kulit mahupun bahasa. Dalam surah Hujurat, ayat yang ke-13 yang bermaksud, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, bukan untuk saling membenci. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa." Dalam firman Allah ini menunjukkan bahawa Allah menciptakan manusia dari berbilang kaum untuk mengenal antara satu sama lain kerana setiap kaum mempunyai keunikan yang tersendiri. Yang hanya boleh membezakannya adalah amalan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Perbandingan yang terakhir ialah memuliakan lembu. Lembu atau sapi adalah haiwan yang suci dalam agama Hindu. Kaum India sangat menghormati lembu ini sebagai haiwan yang bersifat penyayang dan mereka juga sangat menghormati lembu ini kerana sebagai makhluk yang berjasa dan memberi manfaat kepada manusia. Terdapat juga kata-kata yang masyhur daripada masyarakat India iaitu Go Mata Yenggel Kola Mata yang bermaksud ibu lembu adalah ibu bagi kaum kami. Dalam Rig Veda juga telah menyatakan seseorang yang ingin membunuh lembu itu adalah dalam kejahilan yang paling luar biasa. Daripada membunuh lembu itu dan memakan dagingnya, lelaki yang beradab mesti ada pada pelbagai susu dan produk pertanian. Ini menunjukkan bahawa masyarakat India sangat menghormati dan sangat menyayangi jasa lembu ini yang telah memberi banyak manfaat kepada mereka. Dalam Islam juga mengajar kita untuk menyayangi binatang, tumbuh-tumbuhan serta alam sekitar. Dalam surah Al-An'am, ayat yang ke-38 yang bermaksud, "Dan tidak ada seekor pun binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Dan tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan." Firman Allah ini menunjukkan bahawa binatang-binatang dan tumbuhan-tumbuhan adalah juga makhluk Allah seperti kita. Cuma yang berbezanya, manusia ada akal dan binatang tiada akal. Tetapi ini tidak bermaksud untuk kita boleh menyiksa binatang sesuka hati. Allah menyuruh kita untuk berbuat baik pada mereka dan nescaya Allah akan memberi pahala kepada kita. Allah juga berfirman bahawa kita boleh memakan haiwan-haiwan yang boleh dimakan. Dalam surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-21 yang bermaksud, "Pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Darinya kamu bisa minum dari air susu dan dagingnya dapat kamu makan." Ini menunjukkan bahawa binatang-binatang ini mempunyai manfaat dan faedah untuk kita. Allah memberi kebenaran untuk kita meminum susu dan memakan dagingnya yang boleh dimakan. Maka tidak ada salah untuk kita memakan daging haiwan tersebut dan tidak ada salah juga untuk tidak memakannya. Tetapi ianya menjadi kesalahan apabila haiwan itu mati disebabkan oleh siksaan manusia tersebut. Secara seluruh kesimpulannya, agama Hindu merupakan agama keempat yang terbesar di Malaysia. Agama ini wujud hasil daripada pertumbungan antara dua bangsa yang berbeza di lembah Indus, iaitu bangsa Dravida dan bangsa Arya. Agama Hindu juga terdapat banyak kitab-kitab yang digunakan sebagai panduan hidup mereka. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.